Mereka mengatakan Imam Mahdi telah pun keluar. Satu video memperlihatkan seorang lelaki yang berjubah dan juga berserban serta wajahnya ditutupi sedang solat, tetapi ia dikurung dalam penjara. Dan ada juga yang mengatakan bahawa Imam Mahdi sekarang berada dalam gua menunggu masa sesuai untuk keluar. Adakah ia Imam Mahdi dan kenapa mereka buat macam tu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum subscribe, saya Hashim. Bagi yang dah subscribe, terima kasih. Hai guys, apa khabar semua? Semoga semua sihat walafiat dan dipermudahkan dalam segala perkara yang sulit. Hari ini kita nak bahas mengenai baru-baru ini ada beredar video yang mengatakan Imam Mahdi telah pun keluar dengan seorang lelaki yang berjubah dengan wajahnya ditutup sedang solat, tetapi ia dirantai dan juga dikurung dalam penjara. Sebenarnya apa yang kita tengok itu adalah kelompok Syiah dan juga lelaki yang diperagakan itu dipanggil sebagai Musa Al-Kazim ataupun Musa Ibnu Ja'far. Yang kita boleh lihat sendiri setiap video tu tertulislah dalam video tu perkataan Musa Al-Kazim. Musa Al-Kazim ni adalah salah seorang daripada Imam 12 yang dipercayai oleh Syiah dan ia tertulis dalam rukun Islam mereka. Di Malaysia ni kita diiktiraf sebagai Sunni, iaitu Ahli Sunnah wal Jamaah, dan rukun Islam kita adalah mengikut apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, iaitu kita bersyahadah, kita solat 5 waktu dan kita berzakat dan kita berpuasa pada bulan Ramadan dan juga kita menunaikan haji. Tetapi berbeza pula dengan Syiah ni. Rukun Islam mereka yang pertama adalah solat, kemudian puasa, kemudian zakat, kemudian haji, dan yang kelima adalah wilayah ataupun dipanggil sebagai imamah, yang bermaksud mereka wajib beriman dengan 12 imam mereka yang telah dilantik. Jika tidak beriman dengan imam mereka, maka tidak salah Islamnya, kata mereka lah, dan jauhlah bercanggah dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Antara Syiah yang terbesar ialah Syiah Imamiyah ataupun Syiah Isna Asyariyah, iaitu 12 imam. Maka antaranya adalah imam yang ketujuh tadi dari 12 imam, iaitu Musa Al-Kazim yang dipanggil sebagai Musa Al-Kazim ataupun Musa Ibnu Ja'far, yang merupakan didakwa Ahlul Bait, iaitu cucu Rasulullah yang dipenjara kerana membawa ancaman kepada pemerintah pada ketika itu, iaitu Khilafah Harun Al-Rashid. Sahabat semua, Harun Al-Rashid ni adalah khalifah kelima daripada Khalifah Abbasiyah, dan Harun Al-Rashid ni diangkat menjadi khalifah pada tahun 786 Masehi di usia yang sangat muda, iaitu pada usia 23 tahun. Dan dikatakan beliau pemimpin yang taat dan sangat menghormati ulama dan keras juga kepada sesiapa yang membawa ancaman kepada pemerintahannya. Dan Harun Al-Rashid ni sempatlah berjumpa dengan Imam Malik dan juga Imam Syafi'i. Kita berbalik kepada Musa Al-Kazim ataupun disebut sebagai imam ketujuh daripada imam-imam Syiah. Beliau adalah anak kepada Imam Ja'far As-Sadiq, iaitu imam yang ke-6 dan merupakan salah seorang juga daripada imam 12. Musa Al-Kazim ni dipenjara disebabkan membawa ancaman kepada pemerintah pada ketika itu, dan di penjara ia diseksa, dan ada pendapat mengatakan bahawa di dalam penjara ia diracun, sehingga Musa Al-Kazim ni meninggal pada tahun 799 Masehi di dalam penjara di kota Baghdad, Iraq. Maka pada ketika itu pengikut Syiah ni ramai dan tidak berpuas hati dalam perkara tersebut, sehinggalah diingati dan diwariskan kepada anak cucu mereka. Sampailah ke hari ini mereka lakukan apa yang telah berlaku sebelum ini, melakukan semula apa yang telah berlaku dahulu, dan memperingati juga kezaliman Khalifah Harun Al-Rashid ni, sehingga kan imam mereka mengatakan, jika anda ada hajat, maka sebutlah nama Musa Al-Kazim, maka segala hajat anda akan tertunai. Sebab dikatakan Musa Al-Kazim ni orang yang dizalimi, maka jika kita menyebut namanya, maka akan dikabulkanlah segala hajat yang kita nak. Itu kata mereka lah. Dan sambutan kematian Musa Al-Kazim ini juga disambut dengan secara besar-besaran, dan masjid dibina atas nama Musa Al-Kazim dan juga diziarahi setiap tahun di Al-Kazimian, iaitu di Baghdad, Iraq. Sahabat semua, kita berbalik kepada Imam Mahdi. Syiah ni pun percaya akan keluarnya Imam Mahdi di akhir zaman, tetapi sebahagian mereka percaya yang Imam Mahdi sekarang ni berada di dalam gua. Antara imam mereka yang ke-11 iaitu Hasan Al-Askari. Nama sebenarnya iaitu Hasan bin Ali, yang telah hilang disembunyikan di Sardab. Dan ada juga mengatakan bahawa telah meninggal disebabkan diracun ketika berumur 28 tahun atas perintah Al-Muqtamid, salah satu khalifah Abbasiyah di Samara sebelah utara Baghdad.
Dan Syiah Isna Asyariyah ni, iaitu Syiah Imam 12 juga percaya yang imam terakhir juga digelar Al-Mahdi ataupun yang bernama Muhammad bin Hasan, yang mana menurut mereka imam yang ke-12 inilah yang akan menjadi Imam Mahdi dan dialah imam yang dijanjikan. Kerana mereka ada dua versi lah, satu disembunyikan dan satu dijanjikan akan keluar nanti dan akan muncul bila Allah mengizinkan semuanya itu berlaku. Maka dengan itu ramailah yang ziarah ke dalam gua dan mereka meminta doa, meminta hajat mereka di dalam gua tersebut. Wallahu alam. Sahabat semua, sebelum ni banyak dah yang mengaku sebagai Imam Mahdi, sama ada di tanah Arab, mengaku di depan Kaabah, dan tidak terlepas juga di Nusantara sendiri yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Tapi yang menghairankan adalah tetap akan ada pengikut dan juga jumlahnya bukan seorang dua, bahkan lebih daripada itu. Untuk pengetahuan semua, hadis-hadis mengenai Imam Mahdi ini banyak dan ada yang sahih, ada yang hasan dan juga ada yang dhaif, dan tidak terlepas juga ada yang palsu. Dan antara hadis yang sahih mengenai ciri Imam Mahdi ini ialah beliau daripada nasab keturunan Nabi, namanya sama dengan Nabi dengan nama iaitu Muhammad, dan ayahnya sama dengan nama ayah Nabi iaitu Abdullah. Sebagaimana sabda Rasulullah, la tazhabud dunya hatta yamlikul arab rajulun min ahli baiti yuwati ismuhu ismi. Ia bermaksud dunia tidak akan berlalu pergi sehinggalah bangsa Arab akan dikuasai oleh seorang lelaki dari kalangan ahli baitku yang namanya bersamaan dengan namaku. Dan dalam hadis lain sabda Rasulullah, sekiranya tidak berbaki daripada dunia ini melainkan hanya satu hari, nescaya Allah akan memanjangkan hari tersebut sehinggalah dia mengutuskan seorang lelaki pada hari tersebut, yang mana lelaki itu daripada kalanganku atau daripada ahli baitku, namanya bertepatan dengan namaku, nama ayahnya bertepatan dengan nama ayahku. Dia akan memenuhi bumi dengan penuh adil dan saksama sebagaimana ia bumi dahulunya dipenuhi oleh kegelapan dan kezaliman. Dan ciri Imam Mahdi juga adalah dahinya luas, hidungnya mancung sebagaimana sabda Rasulullah yang bermaksud Al-Mahdi adalah daripadaku, dahinya luas dan hidungnya mancung. Dia akan memenuhkan bumi dengan keadilan sebagaimana ia dahulunya dipenuhi dengan kezaliman, dan dia akan menguasai selama 7 tahun. Jadi jika ada daripada Nusantara hidung tak berapa nak mancung ni mengaku sebagai Imam Mahdi, memang tidak sedar diri. Dan sebenarnya Imam Mahdi juga adalah manusia biasa yang Allah perbaiki dan berikan taufik kepadanya dan ilham kepadanya, sebagaimana sabda Rasulullah yang bermaksud Al-Mahdi daripada kalangan kami, iaitu Ahlul Bait, yang Allah perbaiki dirinya pada satu malam. Dan kata Imam Ibn Kathir rahimahullah, iaitu Allah mengampunkannya dan memberikan taufik kepadanya serta Allah memberikan ilham dan petunjuk kepadanya, iaitu Imam Mahdi. Sedangkan dia sebelum ini tidak diberikan perkara tersebut. Jadi sebenarnya Imam Mahdi ini pun dia tidak tahu yang dia adalah Imam Mahdi, sebab dia manusia biasa yang baik akhlaknya. Dan bila orang nak berbaiah kepada Imam Mahdi ini, dia tidak mahu. Sebagaimana sabda Rasulullah, bakal berlaku perselisihan saat kematian khalifah, lalu muncul seorang Imam Mahdi daripada Madinah lari ke Mekah. Kemudian dia didatangi oleh penduduk Mekah, lalu membawanya keluar dari rumah dalam keadaan beliau enggan. Beliau lalu dibaiah di antara rukun Hajaratul Aswad dan makam Ibrahim. Selepas itu datang satu pasukan daripada Syam untuk memerangi beliau, lalu bumi menelan mereka. Ketika sampai di kawasan Baida, apabila manusia melihat peristiwa itu, datanglah para wali abdal daripada Syam dan juga pasukan-pasukan daripada Iraq dan memberi bai'ah kepadanya. Jadi di sini kita boleh lihat bahawa Imam Mahdi ini tidak mahu dibai'ah. Dia tidak mahu orang membai'ah dia, tetapi ia dibai'ah oleh orang yang mengiktiraf dia sebagai Imam Mahdi. Maka kita boleh lihat secara jelas, jika ada yang mengaku sebagai Imam Mahdi secara terbuka dan mengangkat dirinya sendiri, suruh orang terima dia sebagai Al-Mahdi, maka ia termasuk daripada ajaran sesat. Bahwa yang bernama Ratu Adil Imam Mahdi, Ratu Sunda, udah ada di Jawa Barat, Kuta Tandingan, Karawang. Sebab Imam Mahdi sifatnya tidaklah seperti itu. Dan sebenarnya Imam Mahdi tidak akan keluar lagi sehinggalah berlaku peperangan yang besar di Mekah. Sebagaimana sabda Rasulullah, akan berperang 3 pihak di sisi Kaabah, kesemuanya daripada kalangan putra raja. Tidak ada seorang pun yang bakal beroleh takhta yang direbutkan. Kemudian muncul panji hitam daripada arah timur, maka mereka memerangi kamu dengan peperangan yang kamu tidak pernah hadapi. Sekiranya kamu sempat dengannya, maka berbaiatlah kepadanya
sekalipun terpaksa merangkak di atas salji, kerana sesungguhnya dialah Khalifah Allah Al-Mahdi. Dalam hadis tersebut Rasulullah menyebutkan tentang salji, dan hari ini kita boleh lihat bukan sahaja subuh, beberapa kawasan di Mekah telah pun dituruni salji di sebelah utara, dan ia kita boleh lihat sebagai tanda-tanda perkara itu akan berlaku. Dan jika peperangan dan kekecauan berlaku, kita dinasihatkan untuk bersama dengan jemaah Islam. Sebagaimana satu hadis Nabi yang panjang mengenai fitnah akhir zaman, Rasulullah bersabda, "Talzamu jama'atal muslimin wa imamahum." Yang bermaksud beriltizamlah dengan jemaah Islam dan pemimpin mereka. Dengan maksud itu bersama-sama dengan jemaah Islam yang tidak melanggar daripada syarak Islam untuk berada bersama-sama dengan mereka. Maka hari ini jika ada yang mendakwa dirinya Imam Mahdi dan pelbagai lagi dakwaan, janganlah terikut-ikut. Kita pun tidak tahu, hanya Allah sahaja yang tahu bila dan siapa Imam Mahdi. Adalah lebih baik kita memperbaiki diri kita, memperbanyakkan amal, tingkatkan takwa, buat amal soleh, dan berharap agar Allah berikan kita husnul khatimah, iaitu pengakhiran yang baik dalam hidup. Orang yang mengaku Imam Mahdi ini daripada dulu lagi ada, akan datang pun akan ada lagi yang mengaku Imam Mahdi. Kita serahkan kepada Allah. Allah lah yang lebih mengetahui akan tiap sesuatu. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah jauhkan kita daripada perkara-perkara yang menyimpang dan ditetapkan dalam keimanan. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi cukup sekadar itu sahaja. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.